Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 7 ingin membentangkan berkenaan Flood Management and Climate Change in Malaysia dalam subjek BNA 31603. Kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Amin Izzuan bin Muhammad Syukri, Muhammad Hamizan bin Zabidi, Muhammad Faris Izzuan bin Abu Talib dan Muhammad Aiman Ashraf bin Muhammad. Seterusnya, ini adalah tabel konten kami terdiri daripada introduction, elaboration, feedback, kritik dan discuss. Untuk introduction, mari kita teruskan dengan saudara Hamizan Zabidi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamizan. Okey, bagi pengenalan, saya akan menerangkan sedikit mengenai apa itu perubahan iklim. Okay, secara dasarnya perubahan iklim ialah sebarang perubahan iklim yang dikaitkan secara langsung atau tidak langsung pada aktiviti manusia yang dapat mengubah komposisi atmosfera global. So, secara statistiknya, dalam isu perubahan iklim di Malaysia adalah merupakan pemancar keempat terbesar gas rumah hijau di ASEAN, iaitu di belakang Indonesia, Vietnam dan juga Thailand, yang menyumbang kepada 0.52% daripada pelepasan karbon dunia. So, Malaysia dijangka akan mengurangkan 32 juta tan lagi daripada pelepasan karbon sebanyak 45% menjelang tahun 2020. Dan kemudian Malaysia juga berjanji akan mengurangkan pelepasan rumah hijau sebanyak 45% menjelang 2030. Okey, bagi tajuk kita iaitu flood management, saya akan kaitkan mengenai perubahan iklim kepada banjir. Perubahan iklim kepada banjir tidak boleh dikaitkan secara langsung, tetapi terdapat satu artikel yang dikeluarkan oleh IPCC iaitu Intergovernmental Personal Climate Change Dunia, iaitu dalam laporan khasnya mengenai keterlaluan semakin jelas bahawa perubahan iklim telah secara jelas mempengaruhi beberapa pemboleh ubah berkaitan air yang itu menyumbang kepada banjir seperti hujan dan pencairan salji. Okey, itu saja daripada saya untuk pengenalan. Saya akan teruskan seterusnya kepada Muhammad Aiman. Baiklah, seterusnya adalah berkenaan tentang elaboration, iaitu Human Interest in Flood Management and Climate Change in Malaysia dan juga Human Discoveries Flood Management and Climate Change in Malaysia. Mari kita terangkai berkenaan Human Interest in Flood Management dahulu. Untuk Human Interest in Flood Management and Climate Change in Malaysia, langkah pertama adalah usaha untuk mendalamkan sungai perlu digigit aktif didahulukan kebanyakan banjir yang berlaku kerana kecetakan sungai. Jika dahulu sungai mampu mengalirkan sejumlah air yang banyak dalam suatu masa, kini pengaliran telah berkurangan. Hal ini demikian kerana proses pemendapan dan pembuangan bahan-bahan buangan. Langkah untuk menangani masalah ini adalah dengan menjalankan proses pendalaman sungai dengan mengorek semua lumpur dan kekotoran yang terdapat di dasar sungai. Apabila proses ini dilakukan, sungai bukan sahaja menjadi dalam tetapi mampu mengalirkan jumlah air hujan dengan banyak. Dalam pada itu, Jabatan Parit dan Saliran perlu lebih proaktif mengatasi masalah ini. Untuk yang kedua adalah kita perlu juga bersama-sama mengawal aktiviti manusia kerana banjir kilat yang berlaku terutamanya di bandar disebabkan oleh pembuangan sampah dan sisa industri ke dalam sungai dan parit. Bagi menangani masalah ini, tahap kesedaran masyarakat perlu dipertingkatkan supaya aktiviti negatif ini tidak terus dilakukan seperti mengadakan kempen mencintai sungai dan sebagainya. Badan-badan tertentu juga harus bertanggungjawab menentukan semua sungai sentiasa bersih dan tidak dijadikan tempat pembuangan sampah. Namun, kenyataan yang sedang berlaku sekarang adalah tebing sungai kelihatan bersih dan cantik sehingga kan menggunakan orang ramai untuk beristirahat sambil menghirup udara petang. Sebaliknya, di dasar sungai syarat dengan sampah sarap. Hal ini telah ditegur oleh Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar yang menganggap usaha mencantikkan sungai hanya berjaya dari aspek luaran sahaja, tetapi keadaan sungai masih tak perlu yang sama. Yang ketiga adalah setiap kawasan perumahan perlu disediakan sistem perparitan yang sempurna kerana banjir sering berlaku apabila air yang bertakur di satu tempat tidak dapat mengalirkan ke kawasan yang rendah untuk dialirkan ke sungai. Apabila hal ini berlaku, terjadilah banjir kilat setelah hujan lebat turun selama beberapa jam. Oleh itu, sistem perparitan hendaklah diselenggara dan diperiksa dari semasa ke semasa.
Hal ini perlu diberikan perhatian kerana terdapat kawasan perumahan yang dimajukan dengan sistem peparitan yang terkini. Namun, air dari parit itu tidak dapat mengalir ke taman perumahan berdekatan sebelum air tersebut dapat mengalir ke sungai. Hal ini kerana antara sebuah kawasan perumahan dengan kawasan perumahan yang lain tidak mempunyai sistem peparitan yang sempurna. Jika keadaan ini tidak dibendung, akan mendatangkan masalah kepada kawasan perumahan lama kerana kawasan perumahan baru biasanya dibuat di kawasan yang lebih tinggi. Situasi ini boleh dikaitkan dengan pepatah Melayu, iaitu orang lain yang makan nangka, orang lain yang terkena getah. Air dari kawasan perumahan yang lain, tetapi kawasan perumahan yang lain menerima azabnya. Untuk yang keempat terakhir adalah memelihara hutan, kegiatan pembalakan di mana penerokaan di kawasan pinggir sungai digemari menyebabkan tanah terhakis dan runtuh ke sungai. Keadaan yang sama juga boleh berlaku apabila aktiviti pembalakan yang giat dilakukan di lereng bukit. Oleh itu, langkah keempat ini adalah pemeliharaan hutan merupakan cara yang baik untuk mengatasi masalah banjir. Hutan boleh dijadikan sebagai kawasan tadahan yang mampu menyerap air daripada mengalir terus ke bumi. Hutan boleh berfungsi sebagai bunga karang, iaitu sponge, dengan menyerap air hujan dan mengalirkan dengan perlahan-lahan ke anak-anak sungai. Ia juga bertindak sebagai penapis dalam menentukan kebersihan dan kejenihan air. Hutan mampu menyerap air hujan pada kadar 20%, kemudian air hujan ini dibebaskan kembali ke atmosfera melalui sejatan pemeluapan. Hanya dengan ini sahaja pengurangan air dapat dikurangkan. Seterusnya adalah subtopik untuk Human Discovery, Flood Management and Climate Change in Malaysia. Next. Aplikasi teknologi kejayaan yang ada membantu dalam menguruskan bencana bagi pihak yang bertanggungjawab adalah seperti di dalam gambaran rajah ini, iaitu JPS Public Info Banjir. Masyarakat di Malaysia dapat mengetahui maklumat tentang banjir di Malaysia. Kita juga boleh menggunakan kemudahan aplikasi Jabatan Saliran dan Saliran Malaysia APS, di mana kita boleh mengetahui situasi dan maklumat banjir kerana ada aplikasi dan sistem pangkalan data berpusat telah dibangunkan pada tahun 1999 dan mula digunakan untuk beroperasi pada awal tahun 2000. Sistem maklumat banjir berfungsi dapat mengumpul data paras air hujan masa nyata daripada hampir 200 stesen hidrologi di seluruh negara. Data hidrologi dari setiap stesen dihantar ke pelayan pangkalan data telemetri di setiap negeri dan kemudian dihantar maklumat banjir. Pada mulanya, operasi sistem maklumat banjir difokuskan atau dipantau dan digunakan secara dalaman, iaitu amaran hujan dan paras air akan dipantau oleh pegawai JPS. Untuk maklumat, pada tahun 2001, satu laman web sistem pangkalan data banjir telah dibangunkan. Di sini, maklumat hujan dan paras air akan dipaparkan di laman web menggunakan antara muka pengguna untuk memudahkan orang ramai dan agensi berkaitan memerhati atau melihat maklumat hujan dan paras air secara langsung. Seterusnya, saya akan serahkan kepada saudara Muhammad Aiman Ashraf. Terima kasih kepada saudara Amir Rizwan. Jadi nama saya Muhammad Aiman Ashraf bin Muhammad, nombor matrik AN200006. Jadi kita akan teruskan dengan bahagian yang pertama, iaitu next slide. Iaitu human action that leading to climate change causing flood, ataupun tindakan manusia yang membawa kepada perubahan iklim boleh menyebabkan kepada banjir. Jadi bencana banjir boleh berlaku akibat perubahan iklim dan sudah tentu aktiviti manusia antara penyumbang pada keadaan tersebut. Disebabkan oleh pelepasan gas rumah hijau kita, manusia sebahagian besarnya dipersalahkan atas perubahan iklim. Kerana pelepasan gas rumah hijau tersebut menyebabkan atmosfera bumi yang lebih rendah menjadi lebih panas dan lebih lembab. Gas rumah hijau memerangkap haba daripada matahari semasa ia melalui atmosfera bumi. Jadi ini meningkatkan potensi ribut dan beberapa jenis cuaca ekstrim. Terdapat beberapa gas rumah hijau yang wujud secara semula jadi, termasuk karbon dioksida dan uap air. Tetapi seiring dengan berlalunya masa, aktiviti manusia meningkat, memerangkap lebih banyak haba di atmosfera. Peristiwa yang paling berkait rapat dengan suhu seperti gelombang, paras dan hari yang sangat panas menjadi lebih biasa, yang selaras dengan jangkaan teori. Hujan lebat yang berisiko banjir dan kejadian salji. Hujan lebat yang berisiko banjir boleh berlaku dengan lebih kerap secara keseluruhannya. Jadi bagaimanakah banjir dipengaruhi oleh perubahan iklim? Aktiviti seperti membakar arang batu, minyak dan gas adalah punca perubahan iklim. Ini menunjukkan bahawa cuaca semasa berlaku dalam suasana yang lebih panas, lebih lembap dan lebih bertenaga. Haba tenaga dan kelembapan tambahan boleh menunjukkan beberapa perkara. Lebih banyak kelembapan boleh disimpan dalam persekitaran yang lebih panas. Sebenarnya, atmosfera boleh menampung lebih kurang 7% lebih lembapan untuk setiap tahap pemanasan. Jika terdapat lebih banyak lembapan, lebih banyak kepasan mungkin berlaku dalam hujan lebat yang singkat tetapi lebat.
Ini boleh menyebabkan banjir kilat dan terdapat lebih banyak tenaga yang tersedia untuk sistem cuaca tersebut yang menghasilkan hujan lebat akibat peningkatan haba di atmosfera. Jadi slide yang seterusnya. Jadi kita dapat lihat di sini merupakan contoh untuk sebelum ini dan sekarang, di mana tahap haba yang lebih meningkat menyebabkan lebih banyak hujan berlaku. Kitaran air kita yang merujuk kepada cara air beredar di planet kita dipengaruhi oleh perubahan iklim ini. Jadi secara umumnya, kawasan basah menjadi lebih basah dan kawasan kering menjadi lebih kering. Hujan lebat juga berlaku dengan lebih kerap yang meningkatkan kemungkinan untuk banjir itu berlaku. Merujuk pada kesan tersebut, jadi berikut disertakan aktiviti manusia yang boleh membawa kepada perubahan iklim. Yang pertama adalah dengan penggunaan kenderaan. Yang seterusnya. Okey. Jadi yang pertama adalah penggunaan kenderaan, di mana melalui pembakaran bahan api fosil seperti arang batu, minyak dan gas asli, ia akan menghasilkan karbon dioksida dan nitrous oksida. Sudah tentu ia menjadi masalah kerana selama lebih 1 abad, orang ramai bergantung pada pembakaran bahan api ini untuk menghidupkan kenderaan mereka dan bergerak ke destinasi dari satu tempat ke satu tempat lain. Jadi ini merupakan perkara yang sangat penting kepada manusia. Dan aktiviti yang seterusnya yang boleh menyebabkan kepada climate change ialah penebangan hutan. Pokok seperti yang kita tahu membantu untuk mengawal iklim dengan menyerap karbon dioksida di atmosfera. Menurut pelbagai anggaran, pokok matang boleh mengambil sehingga 46 paun karbon dioksida setiap tahun. Dalam jumlah masa yang sama, kira-kira 2 ekar hutan boleh mengimbangi karbon dioksida yang dihasilkan oleh purata perbatuan tahunan sebuah kereta. Masalah yang berlaku apabila ianya ditebang, karbon dioksida yang diserap oleh pokok dibebaskan semula ke atmosfera. Lebih-lebih lagi apabila penebangan hutan berlaku secara tidak terkawal. Jadi yang seterusnya adalah apabila berlakunya penternakan haiwan. Paras gas metana telah meningkat akibat peningkatan penternakan. Metana dihasilkan semasa pencernaan makanan dalam biri-biri dan lembu. Jadi mengikut kajian daripada Universiti California di Davis, lembu adalah pengeluar nombor 1 gas rumah hijau untuk industri pertanian global. Setiap tahun seekor lembu akan bersedawa hampir 220 paun metana. Metana lebih berbahaya kepada atmosfera apabila ia berkaitan dengan pemanasan, walaupun sebenarnya ia mempunyai jangka hayat yang lebih pendek daripada karbon dioksida. Jadi seterusnya kita teruskan untuk bahagian yang kedua, iaitu Humans Ultimate Goal for the Future Regarding Climate Change, ataupun matlamat manusia untuk masa depan mengenai perubahan iklim ini. Dengan menghadkan peningkatan suhu global abad ini pada jauh di bawah 2 darjah Celsius di atas para perindustrian, Perjanjian Paris yang diterima pakai pada 2015 berusaha untuk mengukuhkan tindak balas antarabangsa terhadap ancaman perubahan iklim. Melalui aliran kewangan sesuai rangka kerja teknologi baharu dan rangka kerja pembinaan kapasiti yang lebih baik, bertujuan untuk meningkatkan kapasiti negara untuk menangani kesan perubahan iklim ini. Pelan pemulihan boleh membantu membentuk ekonomi abad ke-21 dengan cara yang lebih bersih, hijau dan lebih sihat. Jadi kita lihat terdapat 6 tindakan positif iklim yang telah dicadangkan oleh Setiausaha Agong PBB untuk diambil oleh kerajaan sebaik saja untuk membina semula ekonomi dan masyarakat. Yang pertama adalah dengan peralihan hijau, iaitu pelaburan dipercepatkan, mesti mempercepatkan penyakarbonan semua aspek ekonomi. Yang kedua adalah dengan melalui pekerjaan hijau dan pertumbuhan yang mampan dan inklusif. Seterusnya adalah ekonomi hijau, iaitu peralihan yang hanya untuk semua orang dan tidak meninggalkan sesiapa pun, di samping meningkatkan daya tahan masyarakat dan individu. Yang keempat adalah melabur dalam penyelesaian yang mampan. Subsidi bahan api fosil mesti ditamatkan dan pencemar mesti membayar untuk pencemaran yang dilakukan oleh mereka. Yang kelima adalah dengan menghadapi semua risiko iklim, dan yang terakhir adalah kerjasama antara setiap negara, kerana negara tidak boleh berjaya dengan sendirinya. Jadi dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kerajaan di seluruh dunia meluangkan banyak masa dan usaha untuk mencipta rancangan untuk mengemudi rakyat ke arah masa depan yang lebih selamat dan lebih mampan. Mempertimbangkan ini, sekarang sebagai sebahagian daripada pelan pemulihan boleh membantu dunia pulih daripada krisis dengan lebih berkesan. Jadi sekian saja daripada saya serahkan kepada Muhammad Faris Izzuan. Terima kasih saudara Aiman Ashraf atas penerangan yang sangat-sangat baik. So, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faris Izzuan bin Abu Talib dan saya akan menerangkan apa aplikasi yang boleh kita lakukan untuk mencegah banjir yang disebabkan perubahan iklim dan kebaikan aplikasi ini kepada kita semua. So, next slide.
Jadi kita ada 5 aplikasi yang boleh digunakan. Yang pertama kita ada MERS 999 CAD. Sistem ini sebenarnya berjalan di bawah satu platform bersama untuk menyediakan proses mengendali panggilan kecemasan secara selaras dan seragam. Sistem ini dilengkapi komponen-komponen seperti penghantaran terbantu komputer, sistem maklumat geografi, pengantar telefon komputer, perakam suara dan sistem pakar perubatan. Yang kedua adalah aplikasi MyCuaca. MyCuaca adalah di bawah kendalian Jabatan Meteorologi Malaysia. Met Malaysia sentiasa membekalkan perkhidmatan meteorologi, iklim dan geofizik yang cekap dan berkesan. Pemantauan perubahan dan iklim dilakukan oleh Met Malaysia secara berterusan. Yang ketiga adalah sistem amaran awam yang juga dikenali sebagai Public Warning System, PWS. Fungsi PWS adalah memberi amaran awam mengenai ancaman bencana. Angkatan Pertahanan Awam telah pun menggunakan sistem amaran awam ini beberapa tahun yang lepas. Antara siren yang digunakan adalah siren konvensional dan siren elektrik. Yang keempat adalah Public Info Banjir. Public Info Banjir adalah di bawah seliaan Jabatan Perparitan dan Saliran Malaysia. Sistem info banjir berfungsi dengan mengumpul data paras air hujan masa nyata dari hampir 200 stesen hidrologi di seluruh negara. Akhir sekali, kita boleh menggunakan aplikasi Air Pollution Index Management System, APIMS. Sistem ini di bawah seliaan Jabatan Alam Sekitar. Jabatan Alam Sekitar memantau kualiti alam sekitar negara melalui rangkaian stesen pemantauan alam sekitar untuk mengesan sebarang perubahan ketara dalam alam sekitar kualiti yang boleh membahayakan kesihatan manusia dan juga kesihatan alam sekitar. Saya rasa itu saja untuk bahagian saya. Saya serahkan kembali slide ini kepada Saudara Hamizan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Saudara Faris. Okey, dalam bahagian discussion, saya akan menerangkan mengenai dua subtopik iaitu understanding of environmental health through environmental health professional activities related to the flood management and climate change, and understanding of environmental health concept in other fields related to the flood management and climate change. Next. Okey, di bawah subtopik yang pertama saya akan menerangkan atau menghuraikan sedikit mengenai peranan pegawai kesihatan alam sekitar apabila sesuatu banjir berlaku. Okay, dari segi keselamatan makanan, pegawai kesihatan alam sekitar perlu memastikan tapak pemakanan mematuhi amalan pemakanan terbaik iaitu dengan penyediaan dan perkhidmatan makanan yang selamat dan bersih, memberikan maklumat untuk membantu menguruskan makanan yang ditermakan, memberi maklumat pada orang ramai mengenai cara menangani pelindungan makanan yang mudah rosak, dan akhir sekali adalah nasihat mengenai pengasingan dan pelupusan makanan yang tercemar. Okey, untuk keselamatan air pula, memandangkan bencana banjir membawa kepada pencemaran air adalah menjadi tanggungjawab pegawai kesihatan alam sekitar untuk memastikan air boleh diminum. Air yang diminum adalah selamat dan yang disediakan kepada orang ramai di kawasan yang terjejas. Okey, air yang untuk diberi kepada kawasan terjejas perlulah diuji dan dianggap selamat sebelum diberikan kepada mereka supaya mereka dapat minum dan air tersebut. Okey, dan yang kemudian adalah pengurusan sisa pekerjaan. Okey, apabila bencana selalunya mengakibatkan sejumlah besar sisa atau serpihan bangunan yang dapat mengganggu pengurusan sisa dan menimbulkan potensi atau masalah kebimbangan kesihatan awam. Jadi pegawai alam sekitar mestilah memastikan penyimpanan atau pengumpulan dan pengurusan sisa pekerjaan adalah betul dan mengikut kaedah yang sesuai. Next. Okey, di bawah subtopik yang kedua saya akan menerangkan mengenai impak banjir kepada keadaan persekitaran sekeliling. Okey, yang pertama adalah dari segi air. Air banjir boleh tercemar dengan bahan pencemar seperti racun perosak pertanian, bahan kimia industri, serpihan dan kumbahan. Jika air banjir yang tercemar memasuki lautan, ia boleh menjejaskan kualiti air dan mengganggu ekosistem yang halus seperti terumbu karang. Sebagai contoh, pada Februari 2019, ahli biologi marine bimbang akan keselamatan kawasan Great Barrier Reef
iaitu di luar pantai Queensland, iaitu sebuah negeri di Australia selepas ia ditenggelami air banjir yang tercemar. Kemudian adalah daripada segi penyakit. Banjir adalah punca utama wabak penyakit berjangkit berkaitan cuaca. Kejadian banjir meningkatkan peluang penyebaran penyakit bawaan air seperti hepatitis dan taun. Air banjir yang surut juga boleh mewujudkan kolam air bertakung yang menyediakan tempat pembiakan yang sempurna untuk nyamuk yang boleh menghantar penyakit malaria dan penyakit-penyakit lain seperti AIDS kepada umat manusia. Kemudian adalah hidupan liar. Hidupan liar ini adalah banjir dapat memberi kesan negatif yang banyak pada hidupan liar, iaitu seperti menyebabkan hidupan liar itu lemas, percambahan penyakit kepada hidupan liar dan kemusnahan habitat. Pada tahun 2012, beratus-ratus haiwan termasuk banyaknya badak sumbu bertanduk iaitu Rhinoceros unicornis terbunuh dalam banjir yang membanjiri Taman Negara Kaziranga di negara Assam, India. Kemudian adalah pemendapan dan hakisan. Air banjir juga boleh mengubah lanskap, contohnya dengan menghakis tebing sungai dan menyebabkannya runtuh. Apabila air banjir membawa bahan dari tebing yang terhakis, sedimen menjadi terampai di dalam air yang boleh merendahkan kualiti air dan membawa kepada perhubungan alga yang berbahaya. Sedimen terampai ini akhirnya mendap keluar dari air dalam proses yang dipanggil pemendapan. So, ia boleh menyumbat dasar sungai dan sungai akan menyekat organisma akuatik dan memusnahkan habitat tersebut. So, hakisan dan pemendapan mempunyai kesan yang lebih negatif terhadap ekosistem yang sudah terdegradasi atau banyak diubah suai di sekeliling kita. Itu saja pembincangan kami pada malam ini. Sekian, terima kasih.